Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih untuk speaker dan terima kasih semua yang ada pada hari ini. Syukur kita kepada Allah SWT telah memberi kekuatan kepada kita ahli Dewan Rakyat untuk menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan oleh rakyat dan negara. Dan kesempatan pada hari kali ini untuk bertitah ucapan Sebagai Ketua Agung, saya merakamkan ucapan terima kasih mewakili rakyat Jerat dan keseluruhnya menghafal sembah titah Tuanku Sultan Mizan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah atas pelantikan baginda sebagai Ketua Agung kali yang ke-14. Sesungguhnya Patik dan seluruh rakyat Jerat dan rakyat Kedah amat bangga dengan pelantikan tersebut. Mudah-mudahan Duli Maha yang Ketua Agung dapat sangat tugas sebagai yang diamanah oleh rakyat. Jadi Tuan Speaker, pada hari ini merujuk ucapan titah Yang Agung, saya memberi kepada 4-5 subjek utama. Pertamanya berkaitan dengan Kementerian Belia Sukan, yang mana rata-rata kita bahas dan kita melihat hari ini gejala sosial dan terutama berhadapan dengan 11 juta rakyat Malaysia di kalangan anak muda dan belia. Jadi saya mohon Kementerian Belia terutamanya supaya menjelaskan kedudukan gabungan 12 kementerian bagi mengatasi isu belia dalam negara ini. Yang mana kita lihat pada hari ini perjalanan Kementerian Belia ini berbeza-beza. Daripada kementerian berubah menterinya, kemudian bertukar tangan sampailah pada hari ini. Dapat saya gariskan antaranya di zaman bekas Datuk Ghani Osman, banyak menumpu gerakan muda pada 2004. Kemudian Datuk Seri Syahmuddin, sukan ekstrim yang banyak membelanjakan mengadakan pelbagai sukan-sukan yang bersifat begitu. Kemudian selepas itu senam aerobik menjadi agenda dan mengeluarkan sijil-sijil untuk tenaga pengajar seluruh negara. Kemudian bertukar tangan lebih menumpu pada NGO dan diberi gerang-gerang kepada belia-belia RM3,000 dan sampai sekarang ini menteri sekarang ini pula menumpu kepada program grant yang lebih besar untuk sukan Olimpik dan sebagainya. Jadi saya melihat perjalanan Kementerian Belia ini seolah-olah berubah-ubah setelah mana berubahnya menteri tersebut. Yang menjadi mangsa adalah perjalanan atau anak muda di seluruh daerah dan kawasan-kawasan. Mereka pasti akan terbiar dengan berlakunya pelbagai perubahan-perubahan yang dibuat oleh setiap menteri itu sendiri. Jadi saya mohon supaya gabungan 12 kementerian ini dapat mengatasi masalah yang makin ketara di kalangan remaja-remaja dalam bandar atau luar bandar. Jadi saya mohon kementerian mesti ada cadangan. Apakah cadangan-cadangan telah pun yang telah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan untuk hadapi isu anak muda yang ada pada hari ini. Karena kita melihat 11 juta ini belia yang ada ini merupakan golongan yang penting dalam negara kita. Malangnya kita melihat mereka tidak diberi satu fokus kepimpinan yang baik kepada mereka untuk memastikan mereka golongan yang menyambung kepimpinan negara yang masa akan datang. Kemudian kita melihat bagaimana hari ini kementerian yang sama juga mesti memberi fokus kepada bola sepak tempatan yang telah dilanda dengan rasuah bola sepak yang kita lihat dalam media, didedahkan pergantungan pemain, jurulatih dan persatuan dan sebagainya. Apakah punca-punca yang sedang melanda ini yang mematikan terus minat dan anak-anak belia muda untuk beraksi dalam negara ini? Apakah persatuan tidak kemampuan dan bagaimana penajaan-penajaan yang seringkali menjadi halangan? Saya sebut dalam Dewan ini pada 3 tahun yang lalu bagaimana sikap kementerian dalam bola sepak ini. Ada masa memberi izin beraksinya pemain import, ada masa tidak izin, ada masa referee sampai 2 orang satu padang. Kita melihat flip-flop inilah menyebabkan mutu bola sepak negara makin hari makin membedung. Tanyalah siapa pun, tiada anak muda mana pun makin hari makin hilang disebabkan perjalanan kementerian itu tidak bersungguh-sungguh. Tahun ini beraksi semula pemain import. Jadi kita melihat inilah sesuatu yang memberi kerugian yang masa yang panjang, menghabiskan dana rakyat, dan yang paling penting apabila anak muda terbiar dengan program yang tidak ada sistem
yang boleh menghasilkan yang terbaik kepada golongan belia ini. Jadi saya lihat pada akhir-akhir ini pula ada pula kementerian belia yang sama juga telah mencadangkan 2,000 program. Satu program itu difahamkan RM1,500 bersama dengan pakar-pakar calon dengan Peribadatan Nasional. Jadi inilah Tuan Speaker, ia telah melanjarkan jutaan ringgit. Sedangkan bagaimana peranan Majlis Sukan Daerah, Majlis Sukan Negeri yang sepatutnya merancang dan beri perancangan yang baik bagi menyusun atur semula golongan belia remaja, belia nelayan, belia kampung, pendalaman sebagainya untuk memastikan mereka ada jati diri. Ada modul yang khas yang disusun cantik bagi mengurus kehidupan anak muda ini yang sudah pasti tidak terlibat dengan program yang boleh mensasarkan kehidupan mereka dengan terlibat program merempit dan sebagainya. Dan kita dapati ramai di kalangan anak muda kita, remaja kita yang berada di situasi yang cukup membimbangkan kita semua. Kemudian saya merujuk kepada Kementerian Kesihatan. Pada ucapan Tuan Agung telah menggariskan beberapa perkara berkaitan kesihatan rakyat. Kesihatan rakyat sudah pasti menjadi agenda kita bersama. Apa yang menjadikan kita, jawapan yang diberi kepada kita, pada saya dan ramai rakan-rakan yang lain, kita melihat bagaimana penyakit rakyat hari ini agak membimbangkan kita. Penyakit kronik seperti kecil manis, darah tinggi, sakit jantung, asma dan kanser yang telah pun memberi satu jumlah peratus yang cukup tinggi, sehingga kan 2.6 juta rakyat terdedah kepada kencing manis. Kemudian hampir 15% terdedah kepada kanser. Dan lebih malah lagi, Tuan Speaker, bagaimana 58 juta rakyat kita terdedah dengan darah tinggi. Apa menjadi isu pada rakyat? Rata-rata kita melihat hasil ziarah lawatan kita dengan rakyat. Rakyat yang menanggung penyakit ini sudah pasti dibekalkan ubat. Isunya apabila ia mengekalkan rawatan ini, penyakit yang ketiga akan datang, sama ada kerosakan buah pinggang ataupun mata mereka menjadi rabun atau buta. Jadi saya minta Kementerian Kesihatan supaya kaji semula ubat yang bekal kepada pesakit-pesakit khususnya rakyat kita ini. Apakah akhirnya 4-5 tahun daripada penyakit yang mereka warisi itu memberi kesan yang ketiga, penyakit baru, stroke, kemudian rosak buah pinggang, kemudian mata mereka rosak, rabun, akhirnya mereka buta. Berpunca daripada penyakit ini. Jadi Kementerian Kesihatan mesti mengkajilah setiap ubat yang bekal, kualiti ubat. Dan lebih malah lagi, anak-anak muda sekarang ini telah pun berhadapan dengan penyakit kecil manis. Apakah makanan, minuman, makanan yang dibekalkan gula, peratus proteinnya langsung tidak dikaji baik oleh pihak Kementerian Kesihatan yang beri kesan kepada rakyat kita sendiri. Ini perkara yang perlu diperhalusi oleh Kementerian Kesihatan supaya rakyat dapat selesa dan makanan, minuman, jaminan daripada Kementerian Kesihatan. Kemudian isu yang melanda kita apabila setiap penyakit kronik. Hari ini makmalah hospital kita tidak mampu sebenarnya. Terpaksa kita diminta ke klinik swasta ataupun agensi swasta, kemudian dibawa ke Singapura. Saya ada maklumat dan bertulis bagaimana seorang rakyat kita terpaksa mendapatkan perkhidmatan swasta, arahan kerajaan, hospital kerajaan, kemudian dihantar ke Singapura General Hospital untuk dapat keputusan penyakit anak mereka. Kena bayar cash, kena bayar tunai. Walaupun RM300 bukanlah banyak, tapi pada rakyat yang menerima bantuan satu Malaysia ni tinggal lagi RM200. Semata-mata untuk perawatan anak mereka. Apakah makmal tak dapat kesan penyakit-penyakit rakyat Malaysia yang terpaksa tunduk ataupun terpaksa rujuk pakar-pakar yang ada di negara Singapura? Ini perlu diberi penjelasan kepada rakyat. Kalau ada dokumen yang ada pada saya, sampai RM1,800 kena bayar. Ada RM500, ada RM2,000. Rakyat terpaksa bayar pada syarikat swasta untuk mendapat keputusan penyakit melalui darah yang dibekalkan setelah 2 ataupun 1 bulan. Rujuknya Hospital General Singapura. Ini kita memalukanlah dua di tanda tanya, dan di mana sebenarnya pakar-pakar kita dan kewangan dana rakyat yang diguna untuk bekalkan makmal kepada rakyat ini. Kemudian Kementerian Pelajaran juga menjadi isu sekarang ini, khususnya disiplin pelajar, yang rata-rata kita melihat pelajar kita hari ini seolah-olah bebas ataupun tidak ada kawalan selia yang boleh menjadikan mereka anak yang berdisiplin tinggi. Saya yakin kita semua pernah masuki sekolah rendah menengah
universiti. Tentu kita ada disiplin, peraturan-peraturan yang telah pun membentuk kita. Saya lah guru saya di sekolah rendah dulu. Kan, hari ini guru dengan anak murid dalam parlimen. Saya nak sebutnya isu disiplin pelajar ini yang dibekal pada sekolah. Banyak perkara yang tidak dapat guru tunaikan. Antaranya berdiri lama tengah panas. Yang kedua, lari keliling padang. Ini tak boleh ni, berdiri lama di atas dalam bilik darjah. Memukul diri sendiri, sesama sendiri. Denda lah maksudnya. Berdiri atas meja atau atas kerusi, menaik rambut ataupun telinga, belasah dengan alat tali pinggang dan pembaris. Kemudian menjunjung kerusi ataupun buku, cubit, kemudian ketuk ketampi, kemudian ketuk ataupun sekeh kepala. Yang ke-12, rampas barang tanpa alasan. Yang ke-13, jeling pun tak boleh, jerekah pun tak boleh, dan kata kesat. Baik, ini peraturan yang dibekal oleh kementerian kepada guru-guru. Baguslah. Tapi isunya kesan daripada itu, cuba kementerian tanya guru lah. Kita ramai ahli keluarga kita guru, rakan kita guru. Mana ada guru yang nak biar anak murid dia, seorang murabi nak biar keadaan tak terurus pada anak murid dia. Sekarang ni pelajar masih beruniform, keluar je pagar sekolah menghisap rokok dalam keadaan bercampur gaung, gangster dalam keadaan kadang-kadang bersifat lebih keras, sanggup bertindak luar batasan seorang pelajar. Apakah alternatif ataupun pandangan kementerian bagaimana nak mengawal disiplin pelajar ini? Kita tengok mereka bergerak ke sekolah, balik sekolah dalam keadaan yang cukup membimbangkan kita. Wahai kita juga dulunya adalah pelajar. Kita juga kena penampar, kita pernah berdiri luar kelas, kita pelbagai. Kenapa hasilnya baik untuk negara? Apakah selalu kita nak manja anak-anak ini? Kalau ini tak boleh, tak apa pada saya. Apa mudia baru, pendekatan baru yang boleh membantu ibu bapa disebabkan keruntukan ekonomi, kesempitan ekonomi, ibu dan ayah bekerja, meletak harapan kepada anak-anak, kepada guru. Guru pula dikekang dengan pelbagai peraturan. Akhirnya guru tak mampu membentuk pelajar ini kerana atas peraturan disiplin yang digarisbawahi oleh kementerian kepada guru. Jadi tentulah kita perlu beri keyakinan, kepercayaan kepada guru dengan garis panduan baru supaya pelajar ini terbentuk disiplinnya, akhlaknya, kepujiannya, dan menjadi aset penting penegara ini. Dan kita rasa malu apabila mana pelajar kita terdedah dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang tidak layak, tak sepatut menjadi sebuah. Okey, sila Keluar Kedah. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Jerai. Saya tertarik dengan hujah Jerai tadi soal kesan kepada sistem pendidikan dalam negara kita. Seingat saya minta penjelasan daripada Jerai. Kalau dahulunya kementerian yang terlibat ini namanya Kementerian Pendidikan, tetapi oleh kerana dasar kerajaan Barisan Nasional yang tidak faham kepada soal pendidikan ini, mengubah menjadi Kementerian Pelajaran. Jadi ada beza di antara pendidikan dengan pelajaran. Jadi adakah dengan berubahnya nama Kementerian Pendidikan yang seharusnya difahami dalam konteks mendidik generasi muda, pelajar, berbanding dengan hanyalah memberikan ilmu, memberikan pelajaran tetapi bukan mendidik. Jadi perbezaan ini menyebabkan konotasi nama ini menyebabkan dasar itu berubah. Jadi tidak salahlah kalau seperti mana yang berlaku sekarang ini, kerana dia bukan mendidik, guru-guru bukan mendidik, guru-guru hanya mengajar. Jadi guru-guru melepaskan tangan. Jadi apa pandangan Jerai? Terima kasih. Terima kasih Keluar Kedah. Baik. Saya yakin semua kita rasa resah dengan apa yang berlaku ini. Maka sebab itu kementerian perlu menjadikan Kementerian Pendidikan ini ataupun mendidik guru sebagai murabi yang terbaik lah, produk yang terbaik untuk menghasilkan rakyat yang terbaik. Jadi ini keresahan Keluar Kedah dan semua kita. Saya minta kementerian tersebut, Kementerian Pelajaran ini perlu benar-benar menyusun. Saya yakin pihak guru seluruh negara mampu sebenarnya kalau tidak diberi penekanan pelbagai arahan yang kadang-kadang tidak logik lah. Kalau jeling pun tak boleh, masalah.
Kan saya pernah jadi guru disiplin. Kan kita tengok, kita ada cara kita nak atasi pelajar ini. Melembutkan dia, tanam semangat, rasa minat dia dengan pelajar, dengan pelajaran. Jadi ini semua adalah perkara yang perlu dikaji semula. Bukan menyeksa anak-anak pelajar, tetapi memberi pendidikan kesan yang baik. Kita tak mampu lagi nak menanggung kalaulah berterusan keadaan ini, kerana anak ini akan menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi pemimpin negara. Bayangkan kerosakan bermula di sekolah, dibiar terlalu manja, dibiar terlalu bebas, akhirnya mereka menjadi luar biasa. Ini saya minta Kementerian Pelajaran perlu bertanggungjawab dengan apa yang sedang berlaku ini, supaya lebih tegas. Dan kita bukan nak sebut peratus berapa pelajar ponting dapat kita kesan, berapa pelajar yang kita ambil tindakan. Ini bukan satu jalan penyelesaian, tapi pendekatan yang baik perlu kita ketengahkan untuk kawalan sosial dan juga disiplin pelajar mesti tinggikan, sebab ini hasil yang terbaik yang perlu kita ukir dalam tempoh masa terdekat, kerana peruntukan begitu banyak diberi kepada Kementerian Pelajaran ini. Kemudian Kementerian Pertanian, Tuan Speaker, yang mana kita melihat, saya melihat sebagai kawasan yang peratus yang tinggi, kawasan petani, kawasan sawah padi ini, saya melihat ada beberapa perkara yang perlu difikirkan oleh Kementerian Pertanian ini. Bukan sekadar mengekalkan ataupun menjadikan padi jaksah saja sebagai pembekal benih padi, tapi mesti dilihat kepada kualiti baja subsidi ini. Kalau kerajaan buat kajian demi kajian, peningkatan dari masa ke semasa, maka petani tidak perlu membelanjakan wang yang banyak, kos yang banyak untuk meningkatkan hasil tani. Dengan baja subsidi yang dibekalkan, menjadikan petani tak cukup, tidak boleh menampung untuk menjadikan hasil lebih baik. Petani terpaksa menampung kos yang begitu tinggi. Dengan keadaan kos-kos yang lain, serangga yang diserang oleh menjadi satu serangan baru pada petani. Jadi kalaulah kementerian buat kajian betul-betul, bagi dia peningkatan. Kalau ada peratus yang kecil, terpaksa petani beli racun, tonik untuk pembiakan penumbuhan tambah hasil tani. Tapi kalaulah sekadar beri saja tetapi tidak menambah hasil tani terpaksa membelanja lagi kos yang tinggi, akhirnya petani menanggung kerugian yang tinggi. Dengan kos-kos traktor, dengan kos mesin padi, dengan kos upah yang makin tinggi. Kan? Dalam keadaan ini, maka kementerian perlu buat kajian. Bagi saya, kualiti baja subsidi itu perlu ada kualiti yang tinggi lah. Bukan sekadar bagi tanda penyerahan semata-mata, lepas tu berucap mengatakan inilah pemberian keprihatinan. Betul bagi, tapi tanya petani, duduk dengan petani, kita akan lihat petani terpaksa mencari alternatif lain untuk menambah pendapatan mereka. Kos yang difahamkan hampir RM600, kos upah saja, kos penambahan baja, kos penambahan tonik, kos traktor, kos upah sebagainya. Jadi kalaulah kementerian berjaya menghasilkan benih ataupun sumber ataupun kualiti baja itu, sepastilah meringankan petani. Petani hanya tidak memerlukan kos yang tinggi untuk menambah nilai pertanian mereka, hasil tani mereka. Kemudian Kementerian Pertanian juga telah meluluskan pada ahli Parlimen BN dipanggil 50,000 MPPP, Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen Puteri Segading. Segading mendapat insya-Allah. Cuma saya nak tanya bagaimana dengan saluran jabat pertanian. Bagaimana, apakah peruntukan ini hanya diberi pada ahli Parlimen BN, tidak pada kami? Katanya kepada ketua bahagian, tak apalah. Cuma peranan jabat pertanian, peranan PPK. PPK tempat saya baru ni, satu unit diminta 10 orang. Dihantar untuk beri kursus usahawan. Pergi program tu rupanya program politik. Jadi mereka minta lah, kalau betul nak usahawan, tak apalah, berilah 3 hari, 4 hari pun tak apa. Sanggup kita hantar wakil di kalangan rakyat nak belajar untuk tambah sani, tambah usahawan kan? Tapi jadi isu politik berlaku. Program ni ada di Perlis. Jadi saya tak payah sebutlah nama-nama. Cuma pada saya, sampai bila peranan ini, game ini nak dimainkan? Apakah dekat dengan pelihara semua jadi begitu? Jadi kami sebagai anak muda, kami lihat perjalanan kerajaan ini. Apakah sampai bila kita nak bercakap soal ini? Akhirnya balik pada kursus,
Rakyat tak lampah, tak mampu. Nak mampu macam mana? Tidak ada kurus diberi untuk usahawan ini. Saya balik macam tu juga, bersembang di masjid, di kedai kopi, sama juga. Saya kata pergi kursus 4 hari, apa idea? Tambah pendapatan. Dia kata mana ada yang berhormat ceramah politik ya. Jadi macam mana? Duit awam, duit rakyat. Kan? Ini program apa ni? Lebih baik buat dalam program parti, senang. PAS panggil ahli dia, PKR, Pakatan Rakyat, BF panggil ceramah ke ahli dia. Tak payah guna agensi kerajaan ni. Kerana menyusahkan kita. Sebab melibatkan duit awam, dana awam. Kita minta kementerian berhentilah. Kan? Sebelum rakyat buat keputusan. Kemudian saya tertarik dengan SPAT. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Ini isunya. Isunya kita tak tahu apa fungsi dia. Setelah mana agensi JPJ dah ada, Puspakom dah ada, Jabatan Alam Sekitar dah ada, LPKP dah ada, polis, trafik dah ada, semua berperanan. Berperanan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ada SPAT ini untuk menghalang aktiviti ekonomi, saya bimbang. Kerana pada kita semua, kenderaan yang bergerak di bawah LPKP, bermula teksi sehinggalah jentera berat, sebenarnya kerajaan berkongsi separuh dengan mereka. Mereka bayar cukai, mereka bayar pendapatan mereka untuk memastikan ekonomi itu bergerak. Jadi pada saya, kalaulah kita kenakan pelbagai tindakan-tindakan, sekarang ni Puspakom ada pula, kita boleh call pula untuk buat tempahan VVIP dan sebagainya, kan? Tol untuk dapatkan lebih awal, kan? Kita bimbang kalau nak lebih awal lagi, nanti diberi ruang untuk bayaran-bayaran yang tidak menasabah. Jadi pada kita semua, bimbang kita kerana kenderaan yang bergerak, untuk pengangkutan berat, lori dan sebagainya, memanglah kita rata-rata aja memang ada kesilapan. Kan? Kita akui, kita dengar pengakuan daripada pihak-pihak penguasa ini. Lori 4 tan, bodi lori dah 2 tan. Kan? Barang apa yang nak muat, semestinya barang yang mesti 2 tan untuk memenuhi 4 tan, berat dalam muatan, berat tanpa muatan. Letak barang 3 tan dah 5 tan. 5 tan pastinya salah isi undang-undang. Jadi kadang-kadang barang tu panjang, tak mampu dimuat lori yang kecil. Letak lori kecil, panjang itu salah segi undang-undang, maka polis, trafik akan buat saman. Lori besar bawa barang panjang tak muat untuk masuk minitar, yang Seri Gading minta tambah besar minitar tu. Jadi sekarang ni isu dia, pihak pengusaha, kumpulan-kumpulan berniaga ini menjadi susah. Lori kecil bawa benda panjang tak boleh, lori besar nak masuk kampung tak boleh. Jadi kadang-kadang Puspakom, JPJ berat timbang. Kemudian isu lambat di Puspakom, jam, LPKP, alam sekitar. Lori yang berat sebenarnya akan mengeluarkan hasak yang hitam. Kemudian saman. Kita tengok 5-6 agensi ni semuanya boleh saman. Jadi kita minta beri satu mekanisme yang mudah, memastikan ahli perniagaan ini, kita tak kata tidak ada undang-undang, tidak. Undang-undang perlu ada. Tapi bagaimana untuk memberi galakkan kepada mereka, akhirnya pengusaha-pengusaha di kalangan semua pengusaha negara kita ini berjaya meneruskan perniagaan mereka, dan akhirnya mereka mampu pula bayar cukai pada kerajaan. Jadi dua-dua pihak ada keuntungan. Saya dapat satu maklumat daripada sahabat saya seorang perniagaan, yang dia sekarang ni disebabkan banyak halangan-halangan perniagaan dia, cukai dia pun dah turun separuh daripada asal. Makna kerajaan dah rugi separuh. Patut aktiviti diberi begitu mudah. Perjalanan perniagaan ini, kerajaan hujung tahun, kerajaan ambil cukai. Dia boleh menjaga. Kalau dia tak boleh menjaga, kesan dia terpaksa buang bekerja. Yang nak penanggungnya rakyat kena buang kerja. Banyak isu-isu yang kita nak minta SPAT ini perlu meneliti dan beri penjelasan pada kita semua, supaya celah. Dia menyebut tentang syarikat-syarikat yang mendapat kesan daripada ketidakkeprihatinan pemerintah yang dilihat sebagai satu anjuran kemerosotan dan juga gulung tikar daripada penyerahan anugerah syarikat-syarikat kontrak yang besar nilainya. Pagi tadi saya membicarakan soal Bumi Putra yang disasarkan 30% anjuran yang disasarkan dalam setiap kali rancangan Malaysia termasuk yang ke-10 ini.
Daripada apa yang dilihat, satu laporan akhbar pada tarikh 6 Mac, tender dikuasai oleh syarikat Cina. Kesan daripada ini, 80% syarikat Bumiputera akan lingkup, termasuk tempatan Cina, India dan juga Melayu. Tapi 80% itu Bumiputera yang berurusan dalam segi syarikat komunikasi. Anugerah kepada syarikat Cina ini, terkesannya ialah 80% usahawan Bumiputera akan lingkup. Dan saya terkejut, 20 bilion ini dilaporkan, diserahkan kepada syarikat luar negara. Apakah Jerai menganggap bahawa dasar yang diretorikkan kepada setiap kali langkah dasar itu dalam kerangka yang besar, tetapi nilainya sebenarnya di bawah itu sebenarnya mengarut? Apakah cara begini akan dapat tidak boleh dikatakan membantu pengusaha-pengusaha Bumiputera yang terlibat secara langsung dalam komunikasi multimedia, yang dulunya Telekom diserahkan kepada Celcom, tetapi Celcom dan juga Khazanah yang saya tak tahulah apa dia punya kepala otak dalam fikir bagaimana untuk mengangkat martabat ekonomi Bumiputera, tersekongkong. Seri Gading bersekongkong. Saya ulang lagi, tak usah cakap retorik 30%, tak tercapai, jauh di atas bukit gunung Himalaya. Yang jelas itu sebagai retorik bicara di tepi pantai. Apa cakap pandangan Jerai? Okey, terima kasih ulangan. Saya setujulah. Semua kita dengar dan semua kita tahu begitulah lakonan-lakonan yang setiap masa berlaku. Akhirnya rakyat menjadi mangsa. Baik, ya, jadi boleh golong ya, Ahmad. Boleh golong. Tuan Speaker, saya melihat ini adalah merupakan pandangan-pandangan kami. Sebab kita melihat apa guna kami di sini, kita di sini, kau tidak beri pandangan. Sama juga dengan Seri Gading tadi, bantuan rakyat Malaysia, 59% isi rumah, separuh lebih pendapatan rakyat Malaysia bawah 3,000. Hasil BM renta 55 tahun. Nak bangga apa? Bagi saya, kalau patutnya kecil jumlah itu, maknanya pendapatan tinggi itu ada pada rakyat. Jadi bagi saya, RM500 itu ayah saya pun dapat, saya tahu. Tapi 59% je, separuh lebih, mana 55 tahun gagal menambah pendapatan tinggi pada rakyat. Ini kita kena faham di sebalik jawapan yang diberi oleh Perdana Menteri pada yang tersebut. Jadi saya sekali lagi lah, saya sebagai penggulungannya, saya mendapat banyak mengutar daripada khususnya warga pendidik. Saya mohon sekali lagi Kementerian Pelajaran supaya merujuk semula sejauh mana 1M, 1S, satu murid, satu sukan. Tidak membeban guru dan menjadikan kealpaan murid dalam akademik. Jadi satu murid, satu sukan ni bagaimana pula? Batang menteri baru, pandangan cadangan baru. Batang baru, pandangan baru. Jadi yang lama akhirnya yang masa adalah anak-anak kita. Dia kena pelajar yang sudah pastilah memberi kesan panjang kepada dunia hidup mereka. Jadi saya ucap terima kasih dan menjunjung tinggi ucapan titah Sri Batu Kapal Ketua Agung Sultan Agung pada kali ini. Terima kasih.